Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Hari ini kita teruskan dengan subjek asas tanaman tingkatan 1, bab 3, tanaman sayur-sayuran. Hari ini kita lihat apakah bahan yang diperlukan untuk menyediakan batas tanaman. Okey, terdapat dua bahan iaitu bahan organik dan kapur. Kita lihat satu persatu. Bahan organik adalah merupakan baja organik. Ada 4 fungsi bahan organik. Yang pertama, membekalkan nutrien kepada tanah. Kedua, memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Ketiga, meningkatkan kesuburan tanah. Dan keempat, meningkatkan kelembapan tanah. Ianya amat penting untuk kesuburan tanah supaya tanaman yang akan kita tanam nanti akan tumbuh dengan lebih kuat dan sihat. Kemudian kita lihat pula kapur. Okey, serbuk kapur. Kita perlu taburkan serbuk kapur ke batas tanaman. Fungsinya ada 3. Yang pertama, untuk mengurangkan keasidan tanah. Kedua, membantu proses perebutan bahan organik dan mengikat nitrogen. Okey, kerana nitrogen amat penting untuk pembesaran kesuburan tumbuh-tumbuhan. Ketiga, membekalkan nutrien iaitu kalsium dan magnesium yang amat diperlukan tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita lihat pula menyediakan batas tanaman. Okey, tanaman sayur-sayuran boleh ditanam di atas batas tanaman seperti yang awak boleh lihat di dalam gambar. Okey, itu adalah gambar batas tanaman. Tanah yang digemburkan dan dibina lebih tinggi sedikit daripada tanah yang lain. Okey, ia adalah penting membina batas tanaman untuk kita tanam sayur-sayuran supaya lebih memudahkan penjagaan sayur-sayuran itu sendiri. Okey. Saiz batas tanaman yang dicadangkan berukuran 15 hingga 20 cm tinggi, 60 hingga 90 cm lebar dan panjangnya sekurang-kurangnya 180 cm. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan langkah-langkah dalam menyediakan batas tanaman. Terdapat 8 langkah ya untuk menyediakan batas tanaman dan kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, okey, bersihkan tapak. Okey, bersihkan kawasan tanah yang akan kita bina batas tanaman. Okey, kalau kamu dapat lihat dalam gambar, apakah nama alat yang mereka gunakan untuk membersihkan tapak? Ya, cangkul. Gunakan cangkul untuk membersihkan tapak. Langkah yang kedua, ukur kawasan tanaman dengan menggunakan pita pengukur. Okey, tadi sebelum ni kita dah tengok berapakah ukuran yang sesuai untuk kita bina batas tanaman. Jadi kita ukur dulu dengan menggunakan pita pengukur. Selepas diukur, tandakan kawasan penanaman dengan menggunakan kayu pancang. Okey, dapat dilihat dalam gambar kayu panjang tu kan yang diketuk tu dengan penukul. Okey, itu namanya kayu pancang. Okey. Langkah yang keempat. Lakukan kerja-kerja menggembur tanah dengan menggunakan cangkul atau pencakar.
Okey, alat-alat ni kita dah belajar sebelum ni kan? Okey, cangkul, pencakar. Okey, kalau kamu lihat dalam gambar sebelum ni tadi, masa langkah yang pertama, semuanya rumput kan? Kemudian mereka bersihkan, mereka buang rumput-rumput tu, sekarang tinggal tanah. Sebab kita nak buat batas dekat kawasan tanah itu. Okey, gemburkan supaya lebih mudah membina batas. Langkah yang kelima, dengan menggunakan cangkul, bina batas tanaman. Kita tinggikan tanah tu supaya jadi batas. Macam tilam untuk sayur-sayuran kita nanti. Okey, tinggikan. Langkah yang keenam, gaul tanah dan bahan organik dengan kapur sehingga sekata menggunakan serampang tangan atau sudip tangan. Okey, tadi cikgu dah terangkan tentang bahan organik atau baja dan juga kapur. Okey, penggunaan kapur. Jadi, selepas kita gemburkan tanah di batas, gaulkan bahan organik dan kapur tu ke dalam tanah di batas itu menggunakan serampang tangan atau sudip tangan. Langkah yang ketujuh, selepas kita gaulkan bahan-bahan organik dan kapur tadi, ratakan permukaan batas menggunakan alat yang seterusnya iaitu pencakar. Okey, pencakar. Dan langkah yang terakhir sekali, langkah 8. Lepas kita siapkan batas, kemudian kita dah bersihkan, kita dah gemburkan, kita dah letak bahan organik, kapur, okay? Kita dah ratakan semuanya. Akhirnya kita letakkan bahan sungkupan di atas batas. Dalam gambar ni, mereka menggunakan plastik hitam. Okay? Tutup dengan plastik hitam, tindih dengan batu supaya tak terbuka. Okey, apa fungsinya sungkupan ini? Ianya adalah untuk mengelakkan bahan organik, baja, kapur yang kita tanam, gaulkan di batas tu, hilang fungsinya akibat hujan. Okey, kalau hari hujan nanti tak kena basah, dia terus mengalir ke tempat lain kan? Rugi. Kita nak bahan-bahan tu sebati dalam tanah di batas tanaman itu. Dan satu lagi, supaya matahari tak dapat sampai ke tanah di batas tu, jadi rumput-rumput tak boleh tumbuh. Kalau tidak nanti kan bila kita tinggalkan, rumput-rumput akan tumbuh. Sebab kita dah letak baja, rumput pula yang sihat. Kita tak nak macam tu kan? Dan kita dah bersihkan semua, kita tak nak ada rumput. Kita nak sediakan batas tu supaya kita boleh tanam sayur-sayuran. Kita tabur baja, bahan organik dan kapur tu supaya tanah tu jadi lebih subur untuk kita tanam sayur-sayuran. Okey? Jadi kita perlu letakkan bahan sungkupan tu dan biarkan untuk beberapa hari sehingga tanah itu sedia untuk kita gunakan untuk kita tanam sayur-sayuran. Okey, itu topik yang untuk hari ini. Okey, cara langkah kita menyediakan batas tanaman. Okey, jadi cikgu harap awak dengar, awak tengok, awak baca semula nota yang cikgu berikan ini. Dan esok, okey, esok cikgu akan berikan kuis berkenaan topik tajuk yang kita bincangkan hari ini. Okey, kalau awak ada sebarang pertanyaan, okey, boleh PM cikgu, WhatsApp cikgu. Okey, jadi cikgu harap semua anak-anak murid Gambar 1 dapat turut serta dalam PDPR kita, ya, Asas Tanaman Tingkatan 1. Cikgu harap kamu semua sihat, selamat duduk di rumah masing-masing dan insyaAllah kita akan jumpa lagi akan datang, okay, bila sekolah dah buka. Jadi cikgu harap Faris, Fayat, Naim, Junki, Wawa, Alif Aiman, okay, semua
terus semangat untuk belajar. Okey, walaupun di rumah kita belajar. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.